dalil siapakah orang yang paling takut kepada Allah? Nabi kita. Dia paling takut. Kenapa? Karena dia paling tahu berbanding kita. Dia paling tahu. Dia sudah sampai ke tempat yang tertinggi. Lebih mengatasi ruang angkasa di atas sana yang kata langit ketujuh. Atas pada tu lagi Nabi dah sampai. Kita langit satu pun tak lagi. Hanya duk pijak bumi. Ada duit banyak sikit nak sampai terbang. Sakat tu je. Oh, ada duit banyak sikit, ada kelayakan kan boleh pergi ke bulan. Bulan. Bawah daripada langit yang pertama. Dia ingat sampai mana dah tu. Dia kata aku naik ke bulan. Bulan. Hantar tak bulan kat mana? Bulan atas pada langit tujuh. Nampak? Tu cakap tu orang tahu dah kata dia ni tak mengaji banyak. Dia ingat bulan tu duduk kat mana tu. Bawah. Langit pertama baru. Begitu. Baik. Jadi Nabi ni sampai dah ke Sidratul Muntaha dan sebagainya. Hampir dengan Allah Ta'ala. Dalam keadaan Allah saja yang tahu macam mana hampir Nabi dengan Allah. Kita tak boleh nak bayang, tak boleh nak gambar. Nak tanya bagaimana, macam mana itu soal makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati muka surat 69, iaitu dua perkara yang membolehkan kita takut kepada Allah. Perkara pertama kita dah sebut, yang kedua pun kita dah sebut sikit tapi tak habis. Yang pertama iaitu kita kena ada pengetahuan. Kita kena tahu sungguh-sungguh siapa kita, siapa Allah. Kalau tak tahu macam mana kita nak takut, tu dah kita jelaskan. Yang kedua iaitu melihat kepada sesiapa yang takut kepada Allah. Supaya jadi iktibar, ibrah. Kita boleh ikut mereka. Sebab mereka golongan yang berjaya, mereka dah takut kepada Allah. Maka insya-Allah bila kita ikut mereka, maka kita pun akan terikut menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerana itu kita lihat muka surat 69, baris yang ke-8 daripada bawah. Kita dah baca, kita ulang semula. Dan yang kedua, dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut dan menelek akan kelakuan mereka itu. Golongan yang betul-betul takut kepada Allah. Bukan sekadar pengakuan mereka, bahkan kita lihat kepada gerak-geri, kepada tindak tanduk mereka, kepada amalan harian mereka yang membuktikan betul-betul mereka ni takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka
Sekiranya kalau orang tanya kita, siapa yang paling takut sekali dengan Allah Ta'ala, orang tanya kita kan, banyak-banyak manusia, siapa yang paling takut? Jawab dia Nabi kita. Nabi kita sendiri, manusia yang paling takut kepada Allah. Tak ada orang lain lebih daripada Nabi. Ini dibuktikan dalam satu riwayat. Tapi riwayat ni agak panjang, saya baca semua. Iaitu daripada Sayyidina Anas bin Malik. Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya telah datang 3 orang ke rumah-rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga ini tanya kepada isteri-isteri Nabi tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Apabila dikhabarkan kepada mereka tentang ibadat Nabi, seakan mereka ini melihat ibadat Nabi tak banyak. Tak banyak ibadat Nabi. Mereka nak ambil tahu tentang Nabi, banyak ke tak banyak buat ibadat. Maka isteri-isteri Nabi kata, Rasulullah ini baik dengan anak dia, baik dengan cucu dia. Ada tetamu, dia layan. Ada waktu dia puasa, ada waktu tak puasa. Ada waktu tidur, ada buat qiyamul lail. Bagian-bagian. Sehingga kan 3 orang lelaki ini beranggapan tak banyak pun ibadat Nabi. Tak banyak. Yang mereka duk sangka tu Nabi puasa tiap-tiap hari. Ibadat sepanjang malam. Tak ada waktu tidur Nabi. Kau ingat macam tu. Kan? Tapi bila dah habaq macam tu kepada mereka, mereka kata apa? Ibadat Nabi ni tak banyak. Tak ada sangka banyak ibadat Nabi. Faqalu wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketiga orang itu berkata, bagaimana dengan kita ini berbanding dengan Nabi? Yang Nabi ini macam-macam urusan harian yang Nabi buat. Ada nampak ibadat, ada yang tidak. Jadi sebelum tu mereka duk nampak yang kata ibadat tu sembahyang, baca Quran. Dalam agama kita kata apa dia? Selagi tak buat maksiat, ibadat. Walaupun dalam keadaan kita rehat, kita tidur, tak bercakap, diam, ibadat. Selagi kita tak buat maksiat. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Tak apalah. Nabi ni ada masa dia rehat, masa tidur dan sebagainya. Sedangkan Nabi itu maksum. Allah Ta'ala sudah mengampuni semua dosa Nabi yang terdahulu, yang akan datang. Tapi kita tidak dapat pengampunan seperti Nabi. Maka mereka bertiga ini pakat untuk buat ibadat yang lebih daripada apa yang Nabi buat. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-lail abadan. Salah seorang kata apa dia? Tak apa, kalau macam tu aku sendiri akan mendirikan solat malam sepanjang-panjang. Yang lepas daripada Isyak, dia nak solat sampai ke subuh. Tiap-tiap malam. Seorang daripada mereka. Wa qala akharu ana asumu ad-dahra wa la uftir. Aku akan puasa sepanjang hari dan tidak aku mahu berbuka puasa. Wa qala akhar. Yang ketiga pula kata apa? Ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku pula tak mau mengahwini perempuan selama-lamanya. Yang pertama, aku nak jauh daripada perempuan, aku tak mau nak berkahwin sampai bila-bila.
Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, apabila perkhabaran itu diketahui oleh Nabi, maka Nabi datang berjumpa dengan mereka yang 3 orang tu. Faqala, lalu Nabi bersabda, antumul ladzina qultum kaza wa kaza, kamukah yang kata begian-begian? Maksud 3 orang dengan 3 pendirian. Ada kata dia nak sembahyang malam sepanjang-panjang, ada kata nak puasa sampai bila-bila, tak mau nak berbuka, ada yang kata tak mau nak kahwin. Hampakah yang kata begitu? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah. Adapun demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut sekali dengan Allah Ta'ala. Mereka ingat mereka hebat lagi lah. Tak, Nabi kata bukan macam tu. Aku ni orang yang paling takut dengan Allah Ta'ala, wa atqakum lahu, dan aku paling bertakwa. Bukan Nabi sombong. Nabi kata benda yang betul. Dan sungguh apa yang betul, Nabi yang paling takut, Nabi yang paling bertakwa di kalangan manusia semua. Lakinni asumu wa uftir. Tapi walaupun aku ni begitu faham tentang diri aku yang sebenar, aku betul kenal Allah Ta'ala, aku sayang Allah, aku cinta Allah, perjuangan aku lillah, pun begitu, aku puasa, aku berbuka. Ni kata puasa tak mau nak buka pasal apa? Aku puasa. Tapi ada aku berbuka. Wa usalli wa arqud. Aku sembahyang malam. Aku ada masa tidur. Tempelak kepada 3 orang tu tadi. Dan terakhir Nabi kata, wa atazawwajun nisa. Aku pun berkahwin. Siapa yang ketiga kata apa? Aku tak mau kahwin. Aku nak menjauhi perempuan. Aku tak mau nak berkahwin. Nabi kata apa? Dengan aku ni siapa paling bertakwa? Siapa yang paling insaf? Siapa yang paling sedap? Dia kata kita lebih sedap daripada Nabi. Yang kata tak mau nak kahwin, bila kahwin tu alamat gatai ke? Tak betul ke? Salah ke? Bukan ahli ibadat kalau kata kahwin tu. Nabi kata aku pun kahwin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan, yang engkar menurut sunnah aku, bukan daripada kalangan aku. Hadis riwayat Imam Bukhari yang bernombor 5063. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini dalil siapakah orang yang paling takut kepada Allah? Nabi kita. Dia paling takut. Kenapa? Kerana dia paling tahu berbanding kita. Dia paling tahu. Dia sudah sampai ke tempat yang tertinggi, lebih mengatasi ruang angkasa di atas sana, yang kata langit ke-7, atas pada tu lagi Nabi dah sampai. Kita langit 1 pun tak lagi. Hanya duk pijak bumi. Ada duit banyak sikit nak sampai terbang. Sakat tu je. Oh, ada duit banyak sikit, ada kelayakan ke boleh pergi ke bulan. Bulan bawah daripada langit yang pertama. Dia ingat sampai mana dah tu, dia kata aku naik ke bulan. Bulan. Hantar tak bulan kat mana? Bulan atas pada langit 7. Nampak? Tu cakap tu orang tahu dah, kata dia ni tak mengaji banyak. Dia ingat bulan tu duduk kat mana tu. Bawah. Langit pertama baru. Begitu. Baik. Jadi Nabi ni sampai dah ke Sidratul Muntaha dan sebagainya. Hampir dengan Allah Ta'ala. Dalam keadaan Allah saja yang tahu macam mana hampir Nabi dengan Allah. Kita tak boleh nak bayang, tak boleh nak gambar, nak tanya bagaimana, macam mana itu soal makhluk. Kait dengan Allah Ta'ala tak boleh soal yang macam tu. Sekarang kita baca riwayat begitu, tutup, sudah. Bimbang kalau kita duk melalut-melalut, akidah kita rosak. Kan? Sebab pasal Allah dia tidak seperti makhluk yang kita boleh duk tanya macam mana, bagaimana dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian.
Maka kalau kita kata, tengok kepada mereka yang takut kepada Allah Ta'ala sebagai teladan, eloknya kepada Nabi kita lah. Ya, pasal apa? Pasal dia yang terbaik, insan yang kamil, insan yang sempurna. Seperti mana yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, bahawasanya kalau kita nak takut kepada Allah Ta'ala, maka lihat kepada mereka yang sudah capai tahap khasyah kepada Allah. Khasyah maksudnya takut. Makam takut kepada Allah. Nabi kita lah. Kalau ada kisah yang lain, kita ambil. Kita tengok. Kita fahami di sebalik kisah itu. Mereka-mereka yang sudah berjaya ni.